Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini kita akan lihat kepada subtopik yang seterusnya di dalam simplex method. Okey, kalau kelas sebelum ini kita lihat kepada standard maximization problem. So untuk hari ini kita akan selesaikan menggunakan standard minimization problem. Okey, kita go through kepada example 4. Okay, find the minimum value of, alright. So diberi soalan di sini, okay. So kalau kamu lihat kat sini dia bagi soalan kita punya objective function kita dalam bentuk minimization. So min, okay. So ni adalah objective function kita. Okay, objective function dan yang ini adalah kita punya constraint. Okay, constraint dan yang terakhir ni adalah non-negative function. Okay, seperti biasalah. Okay, kita punya summarize problem statement kita. Okay, based on this situation, kita akan selesaikannya. Okay, kita akan selesaikannya, kita akan menggunakan method duality method. Okay. Duality method maksudnya adalah sekiranya soalan kamu dalam bentuk minimization, kita perlu convertkan kepada maximization. Okey, dan kita akan selesaikan soalan ini menggunakan kaedah maximization. Right? Okey, so sebelum itu kita lihat dahulu bagaimana kita nak convert kepada duality method. Okey, so solution dia step yang pertama adalah kita convert kepada bentuk matrik dahulu. Okey, kita convert kepada matrik di mana pada matrik ni you boleh labelkan dia di sini adalah X1. Okey, kenapa X1? Sebab soalan kita menggunakan variable X. Alright, so kita labelkan dahulu X2 dan X3. Okay, kita ada 3 variable X1, X2, X3. So di sini adalah B. Alright, and then yang bawah sekali adalah objective function. Okay, objective function kita berada di bahagian bawah. Okay, so di sini adalah objective function. Okay, so masukkan coefficient dalam kita punya table matrix ni. Okay, so masukkan one by one dia punya constraint kita. Okay, saya tukar color lain supaya kamu lebih nampak. Alright, so masukkan satu persatu. Constraint pertama X1, 1, coefficient dia punya value dia. Okay, X2, 1, X3, 1 and then B is 6. Alright, okay, constraint yang kedua. So dia tiada X1 di sini. So bila tiada X1 di sini, 0. X2, 1, X3, 2 and then B is 8. Okay, yang terakhir, constraint yang terakhir, negative 1, 2, 2 and 4. Right? And then masukkan constraint, objective function pada rule yang terakhir iaitu X1 is 2, X2 is 10 dan X3 is 8. Okay, so B dia adalah kosong. Okay, so you convertkan sahaja ke dalam bentuk matrik. Okay, bentuk dia macam ni, bentuk matrik tu. Okay, so masukkan ikut susunan variable dia. X1, X2, X3 dan B. Okay, step yang seterusnya kita akan transpose kepada matrik. Okay, transpose matrik, that means transposition. Okay, daripada row kita turun kepada kolom. Okay, daripada kedudukan row kita turun kepada kedudukan kolom. Alright, kolom bentuk dia macam mana? Okay, kedudukan kolom adalah, kita tengok kedudukan dia. Okay, kedudukan kolom maksud dia daripada first row ni dia turun ke bawah. 1116 dia akan turun ke bawah menjadi 1116. Okey, row yang kedua 0128. Row yang ketiga negatif 1224. Dan yang terakhir adalah objective function.
kita ubah kedudukan dia menjadi column. Ini yang dia kenali sebagai duality matrix. Okay, duality method. Okay, dan kosong dia stay di sini. Alright, so kita dah transposekan dia. Apabila selesai proses transpose ni, that means kamu dah keluarkan dia dalam bentuk maximization problem. Okay, oleh kerana soalan tadi kita pakai variable X, untuk maximization kita ubah dia kepada variable Y. Okay, saya ubah dia kepada variable Y. Kenapa? Sebab kita nak membezakan dia. Okay, kita nak membezakan ke value dia nanti. Sebab kita akan dapat jawapan X dan juga dapat jawapan Y. Okay, so yang bawah ni stay the same. Okay, dia punya objective function. Okay, kalau soalan minimization tadi, objective function kita adalah W. Okay, untuk yang ini saya menggunakan objective function dia adalah Z. Okay, Z merujuk kepada maximization problem. Okay, based on transpose matrix ni, kita akan convertkan kepada statement maximization problem. Okay, so dia akan menjadi maximum Z. Okay, maximum Z sama dengan, ambil yang kat bawah ni objective function kita. Okay, 6y1 plus 8y2 plus 4y3. Okay, and then subject to ataupun constraint. Okay, subject to, salin one by one daripada atas. Okay, y1. Okay, y2 tiada, negative y3. Okay, so notation dia adalah less than. Okay, less than or equal. Okay, less than or equal to. So yang ni you kena noted Kalau soalan minimization, okay, simbol dia adalah more than or equal. Kalau soalannya maximization, simbolnya adalah less than or equal. Tolong noted yang ini. Okay, yang ni yang kita dah belajar di awal kelas hari tu dalam introduction linear programming. Okay, so make sure kalau soalan minimization, constraint dia mestilah more than or equal. Kalau soalan dia maximization, notation dia adalah less than or equal. Itu nak membezakan soalan ni minimization dan soalan yang telah kita convertkan tadi tu kepada maximization. Okay, constraint yang kedua. Constraint yang kedua adalah y1, okay, plus y2, okay, plus 2y3, okay, less than or equal 10, right, 10. Okay, lastly y1 plus 2y2 plus 2y3 less than or equal 8. Okay, so nampak kita dah convertkan dia kepada maximization problem. Apabila dah selesai proses convert kepada maximization, okay, gunakan teknik maximization untuk selesaikan soalan tersebut. Okay, di mana step dia kita akan convert kepada inequality to equality plus kita tambahkan dengan select variable. Okay, select variable kita yang S1, S2, S3 tu. Okay, yang ni. Okay, kita tambah. Ada setengah buku dia pakai select variable M1, M2, M3. Boleh boleh, tak ada masalah. Ini hanyalah notation sahaja. Okay, tak ada masalah kalau you nak guna M1, M2, S1, S2 dan sebagainya. Tak ada masalah. Okay, untuk this example saya pakai S1, S2, S3 sebab you dah biasa menggunakan select variable tersebut. Okay, so seperti biasa kita akan convertkan kepada equality ya kelas. Okay, kita akan convertkan kepada equality. So starting dengan Z, objective function sila pindahkan ke sebelah. Alright.
jadikan dia sama dengan kosong. Okay. So dia akan jadi Z minus 6y1 minus 8y2 minus 4y3 equal to 0. Okay, and then kita punya constraint kita pun kita ubah menjadi sama dengan. Okay, so starting dengan y1, okay, y1 minus y3, okay, equal to 2. Okay, and then y1 plus y2 plus 2y3 equal to 10. Lastly, y1 plus 2y2 plus 2y3 equal to 8. Okay, and then seperti biasa kita tambahkan select variable. Okay, select variable pada constraint kita starting dengan S1, S2 dan S3. Okey, selesai kita convert kepada equality, seperti biasa kita akan masukkan ke dalam table kita. Okey, table kita create an inertia simple simplet table. So macam biasalah you kena masukkan dalam table kita ni. Okey, seperti biasa kita labelkan dahulu. Okey, di mana kita punya labeling kita A, B, C dan D. Alright. So masukkan dalam table kita A, B, C dan D. Okay, refer this question. Okay, masukkan dia punya coefficient dia. Okay, coefficient dia apa? Kita starting dengan yang ni lah atas ni. Okay, Z sama dengan 1, Y1 sama dengan negatif 6, Y2 negatif 8, Y3 negatif 4 dan B dia kosong. Masukkan dalam table ni. Okey, 1, negatif 6, negatif 8, okey, negatif 4, kosong, S1 tak ada, S2 tak ada, S3 tak ada, B dia kosong. Okey, next. Okey, masukkan kosong, 1, kosong, okey, negatif 1, 1, kosong, kosong, 2. Okey, seterusnya 0, 1, 1, okey, 2, 0, 1, 0 dan 10. Yang terakhir adalah 0, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 8. Okey, kenapa banyak sangat kosong ni? Okey, kita tengok kat sini. Okey, kita tengok untuk constraint yang pertama ni Y2 kosong. Okey, S2 kosong, S3 kosong. Untuk yang ini full, okey, cuma S1 kosong dengan S3 kosong. Begitu juga dengan yang inilah. Okey, S1 kosong dengan S2 kosong. Okey. Alright, okay, next kita dah masukkan dalam kita punya table. Seperti biasa kita terus selesaikan menggunakan Gaussian. Okay, so kita nak gunakan kaedah Gaussian, kita tengok first rule ni. Okay, first rule untuk objective function kita. Tengok nilai negatif yang paling kecil. Okay, nilai negatif kita ada negatif 4, negatif 8, negatif 6. So nilai yang paling kecil adalah negatif 8. Alright, so highlight pada column Y2 ni. Okay, so Y2 ni kita declare dia sebagai pivot column. Alright, okay, cari basic variable kita Z, S1, S2 dan S3. Okay, so dapatkan ratio kita B dibahagikan dengan pivot column. So B kita adalah 0 dibahagikan dengan negatif 8. So of course lah 0. Okay. 2 dibahagikan dengan 0. Of course lah 0. 3, 10 dibahagikan dengan 1 dapat 10. Dan yang terakhir 8 dibahagikan dengan 2 kamu akan dapat 4. Okay. Dah dapat nilai ratio ni, kita akan cari pula nilai positif yang paling kecil. So nilai positif yang paling kecil adalah 4 lah. Okay, sila select row D ni sebagai pivot column. Pivot row. Okay,
Pivot role di sini. So sila labelkan pivot role. Alright, next. Intersection between pivot column and pivot role adalah pivot cell. Okay, so ini adalah pivot cell kita. Okay, dah dapat pivot cell kita. Kita akan selesaikan dia kepada next table. Okay, kita selesaikan pada next table seperti biasa. Kita labelkan dahulu next table kita A, B, C dan D. Okay, so kita dah kenal pasti pivot cell kita adalah pada kolom Y2 dan row D. So automatically di sini dia akan menjadi 1. Okay, pivot cell ni kita jadikan dia 1 dan yang lain kita jadikan dia kosong. Okay, right. So kita tengok di sini, 2 nak jadikan 1 seperti biasa saya cakap sebelum ni, bahagikan dengan diri sendiri. Okay, 1/2 darabkan dengan B. Okay, 1/2 darab dengan 0, 1/2 darab dengan 1, 1/2. 1/2 darab 2, kamu akan dapat 1. 1/2 darab 2, kamu akan dapat 1. Okay, kamu akan dapat 1 di situ. Okay, yang lain 0, 0, 1/2. Di sini kamu akan dapat 4. Alright, kamu akan dapat 4 di situ. Okay, next. Next, kita akan menggunakan base D. Okay, dan the rest kita akan selesaikan menggunakan base D. Okay, D. Alright, so operation dia adalah DA. Okay, DC. Okay, kita tengok B. B ni, okay, kebetulan nilai dia kosong. Dan kita nak jadikan dia kosong. Okay, untuk B ni tiada apa-apa yang akan berubah. That means is B sama dengan B. Sebab data asal kosong, kita nak jadikan dia kosong. Okay, so dia tak perlu buat apa-apa perubahan. So you copyright sahaja data B masuk kepada next table. Alright, just copyright sahaja sebab dia dah memenuhi syarat kita. Okay, so role yang lain yang perlu kita selesaikan iaitu role A dan role C. Okay, kita tahu D kita adalah 1. Okay, dan A kita yang atas ni, A kita adalah negatif 8. Okay, A kita negatif 8, so formula kita positif 8. Okay, begitu juga dengan C. Saya bina formula siap-siap. Okay, D1, C di sini berapa? C di sini adalah 1. Okay, C pun 1. Macam mana nak jadikan dia kosong? Kita tolak 1 dekat sini. Okay, sebab C ni 1 positif, jadi formula kita negatif 1. Alright, you dah create formula, kita akan bina formula di calculator, kita akan start calculate. Okay, kita start dengan role A, 8D. Okay, 8 alpha D tambah alpha A. Okay, tekan calculate. Okay, so D starting dengan color merah. Okay, kita punya base kita D kosong. A kita refer kepada color biru, data atas ni data asal. A kita 1. So you akan dapat jawapan 1 di sini. Okay, so A di situ adalah 1. Okay, just labelkan sahaja 1. Okay, 1. Next, calculate again. Calculate D color merah kita setengah. Okay, sama dengan, dan A kita adalah negatif 6. Okay, so sama dengan negatif 2. Alright, so tulis di sini negatif 2. Okay, calculate again. Calculate D. Alright, D kita adalah 1. Okay, kita tengok jawapan kita kosong ataupun tidak. So A kita adalah negatif 8. A kita negatif 8 and then you tekan calculate. So dia akan dapat jawapan kosong. So betul lah kita punya calculation kita. Calculate again. D1 color merah ni.
Okey, dan A kita adalah negatif 4. Okey, so sama dengan 4. Alright, so 4 di sini. Okay, next. D kosong, A kosong, of course kosong. D kosong, A kosong, of course kosong kat sini. Okay, calculate again. Calculate again. D 1/2 sama dengan A kita kosong. Okay, so you akan dapat 4 dekat situ. Okay, 4. Lastly, calculate. Calculate D 4 dan A kosong. A di kat atas ni kosong. So kamu dapat jawapan kat situ 32. Okey, selesai untuk roll A. Sekarang kita bina formula di calculator bagi roll C. Roll C adalah negatif alpha D. Okey, tambah alpha C. Okey, tekan calculate. Okey, D kosong, C kosong. Kosong lah kat sini. Tak perlu nak pening lah. Okey, calculate again. D setengah. Okey, C adalah 1. Okey, so kamu akan dapat jawapan di situ adalah setengah. Okey. Alright, calculate again. Calculate D1. C kita di sini C di sini 1. Okey, so kamu akan dapat jawapan kosong. Okey, kosong. Okey, calculate again. D1. D1 dan C adalah 2. Okey, so kamu akan dapat jawapan 1 dekat sini. Okey, calculate again. D kosong, C kosong. Kosong lah kat sini. Alright, kita calculate again. D kosong, C 1. Okay. C1, so jawapan dia 1. Okey, tulis 1 di situ. Okey, calculate again. D 1/2 sama dengan C kita kosong. Okey, so dia akan dapat jawapan negatif setengah. Okey, negatif setengah di sini. Okey, calculate again. D 4. Okey, C kita adalah 10. Okey, 10. So you dapat jawapan di sini 6. Okey, selesai untuk next table. Okey, next table dah selesai. Seperti biasa, kita check roll A. Okey, check roll A, objective function kita ada tak nilai negatif. Okey, so kita tahu kat sini ada lagi nilai negatif iaitu negatif 2. Okey, repeat balik proses yang sama. Okey, dapatkan pivot column di sini. Okey, then dapatkan basic variable Z. Okey, so di sini adalah S1. Di sini pula adalah S2 dan di sini adalah Y2. Alright? Okay. And then okey, seperti biasa kita dapatkan ratio. Ratio apa dia? B dibahagikan dengan pivot column iaitu 32 dibahagikan dengan negatif 2. So kamu akan dapat negatif 16. Okey, 2 dibahagikan dengan 1, kamu akan dapat 2. Okey, 6 bahagikan dengan setengah. Okey, kamu akan dapat 12. Okey, next 4 dibahagikan dengan 1/2. So kamu akan dapat 8. Okey. So seperti biasa kita akan cari pivot roll nilai positif yang paling kecil. Okey, so kita dapat kenal pasti di sini adalah pivot roll. Okey, sila highlight pivot roll tersebut. Highlight pivot roll iaitu B sebagai pivot roll kita. Okey, dan intersection pivot column
and pivot role adalah pivot cell. Okay, pivot cell di sini. Okay, so pivot cell kita tengok pada B. Alright, so kita go through kepada next table. Okay, go through kepada next table. A, B, C and D. Okay, dan kita masukkan value dia untuk pivot column tadi. Okay, pivot column di sini kita kita tentukan di sini adalah 1. Okay, data asal dia 1 dan B ni kita jadikan dia 1. Okay, dan yang lain kosong. Alright, okay. So kita tengok situasi ni. Oleh kerana B ni 1, kita nak jadikan dia 1, kebetulan data dia sama. So kamu salin saja. B sama dengan B. Kebetulan. Alright. Sorry. Okay. Okay, sorry, ada masalah teknikal sedikit. Okay, kita sambung semula. Okay, alright, next kita akan selesaikan untuk operation yang seterusnya, di mana kita akan jadikan B sebagai base kita. Okay, untuk next operation kita akan go through kepada role A menggunakan base B. So B, A, B, C dan B, D. Okay. Next, kita masukkan dia punya operation adalah addition. Okay. Addition, addition dan addition. Okay, saya create formula terus pada setiap rule. Okay, kita tahu B ni mestilah bernilai 1. Okay, B di sini B di sini mestilah bernilai 1 dan A kita refer kepada table yang atas ni. So A dia adalah negatif 2. So automatically formula kita 2. Okay, untuk role C kita punya data bagi C adalah 1/2. 1/2, so automatically formula kita negatif 1/2. Okay, dan juga D kebetulan value yang sama iaitu 1/2. Okay, 1/2, so formula kita tukarkan saja kepada negatif 1/2. Alright, okay, next. Seperti biasa kita create formula di calculator. Okay, create formula di calculator. Okay, kita start dengan A. So A adalah 2 alpha B tambah alpha A. Okay, and then tekan calculate. Calculate, so kita ambil B. B color merah B color merah ni B kosong dan A color hitam di atas ni 1. So jawapan dia adalah 1. Tuliskan saja jawapan dia 1. Okay, calculate again. Calculate B dia 1. Okay, kita nak tengok betul tak dia dapat jawapan kat situ kosong dan A kita adalah negatif 2. So jawapan dia kosong di sini. Okay, calculate again. B kosong, A kosong. Of course lah kat sini kosong tak payah calculate pun tak apa. Boleh tahu jawapan dia. Okay, calculate again. B negatif 1. Negatif 1. Okay, sama dengan A 4 ke atas ni. So jawapan dia adalah 2.
2. Okay, calculate again. Calculate again. B1 dan A kita adalah kosong. Okay, so sama dengan 2 di sini. Okay, B kosong, A kosong, of course. Jawapan dia kosong. Okay, next. Calculate again. Calculate B kosong dan A dia adalah 4. Okay, so jawapan di sini adalah 4. Okay, calculate again. B2, A kita adalah 32. So jawapan dia adalah 36. Alright. Okay, selesai untuk roll A. Sekarang kita akan calculate pula roll C. Okay, create formula di calculator. Okay, saya prefer guna kurungan. Okay, negatif 1/2. Lebih selamat guna kurungan. Okay, alpha B tambah alpha C. Okay, alpha C dan calculate. Okay, calculate B kosong dan C kosong. Of course lah jawapan kat sini kosong. Okay, kita calculate lagi. Calculate B kita 1. Okay. Okay, kita calculate semula. B kita berapa? Kita ambil yang ni, color merah. B1 dan C yang color ni. C color hitam di atas ni adalah setengah. 1/2. Okay, so kamu akan dapat jawapan di situ adalah kosong. So betul lah kosong kat sini. Okay, calculate again. B kosong dan C kosong kat atas ni. So of course lah kosong jawapan di sini. Okay, and then calculate again. Okay, B negatif 1. C 1. C kat atas ni 1. C1. So kamu akan dapat jawapan. Okay, tukarkan dia shift kepada fraction 3/2. Okay, biarkan jawapan dalam fraction is okay. Okay, calculate again. B1. Okay, B1 dan C. C di sini C kosong. C kosong kamu akan dapat jawapan negatif 1/2. Okay, calculate again. Calculate again. B kosong dan C1. B kosong. Okay, B di sini kalau merah kosong. Dan C1. Kamu akan dapat jawapan 1. Okay, calculate again. Calculate again. B kosong. Okay, B kosong dan C negatif 1/2. Okay, negatif 1/2. So you dapat kat situ negatif 1/2. Okay. Lastly. Okay, lastly B is 2 dan C is 6. Okay, so kamu akan dapat jawapan 5 di sini. Alright, lastly. Okay, lastly kita calculate, kita ubah pula formula kita. Okay, kurungan negatif 1/2 tutup kurungan. Okay, alpha B tambah alpha D. Okay, tekan calculate. Alright, so dia akan jadi B. Okay, B kosong, D kosong, of course. Jawapan kita kosong. Yang mana boleh kosong, kosongkan siap-siap. Okay, seterusnya adalah B kita 1 dan D data asal kita setengah. Adakah jawapan dia kosong? Okay, sama dengan kosong. Alright, tepat sekali. Okay, so B adalah kosong. Okay, B kosong dan D kita 1. Okay, so kamu akan dapat jawapan di sini 1. Okay, calculate again. Okay, calculate again. B kita adalah negatif 1. Okay, sorry.
B kita di sini B kita negatif 1, color merah jangan salah ambil data. Dan D kita 1. So kamu akan dapat jawapan 3/2. Okay, 3/2. Alright, calculate again. Calculate again. B kita 1 dan D kita adalah kosong. Okay, so kamu akan dapat jawapan negatif 1/2. Okay, calculate again. Okay, calculate. B kita kosong dan D kita kosong. Okay, kosonglah kat sini. Okay, calculate again untuk data next. Calculate. Okay, B kita adalah kosong dan D kita adalah 1/2. Okay, so jawapan dia adalah 1/2. Alright, last sekali. Last sekali kita akan tengok B kita adalah 2, color merah. Okay, dan D kita pun merah tapi table dekat atas 4. Okay, so dia beri jawapan 3. Alright. Selesai sudah kita punya calculation kita. Macam mana kita tahu dia selesai? Okay, you tengok kat sini. You tengok kat sini pada objective function ni ada tak nilai negatif? Okay, so tiada nilai negatif. That means kita boleh stop calculation kita. Okay, kita stop calculation kita akan keluarkan basic variable untuk kita tentukan jawapan dia. Okay, starting dengan Z. Okay, so di sini adalah Y1. Yang kedua adalah S2. Okay, yang ketiga adalah Y2. Alright, Y2. Okay, oleh kerana kita punya solution ni melibatkan minimization dan juga maximization. Okay, saya mentionkan tadi di awal kelas kita boleh keluarkan kedua-dua jawapan kita. Okay, so kita starting yang pertama. Starting yang pertama ni adalah value Z. Okay, so di sini kita boleh declare value minimum. Okay, value minimum iaitu W dan value maximum iaitu Z. So ni jawapan dia. Okay, value minimum W dan value maximum Z. Okay, untuk jawapan yang seterusnya kita tengok pada maximum value. Maximum value kita tahu kat sini kedudukan dia. Okay, maximum value. Right, so maximum value kita, okay, saya declare kat sini maximum value. Okay, so kita tahu maximum value kita, okay, maximum Z sama dengan 36. Okay, untuk operation maximum, okay, operation maximum kita guna Y. Okay, so Y1 sama dengan 2, tengok sini Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 3 dan Y3 sama dengan 0. Okey, tapi dia ada S, kita ada S Okey, S1 kita 0, tak ada kan nilai S kat sini. Okey, S2 sama dengan 5 dan S3 sama dengan 0. Okay, so ni adalah maximum value. Alright, kita cari pula jawapan minimum value. Kat mana kedudukan minimum value? Kedudukannya berada di atas ni. Okay, so yang ni special case sikit. Solution dia lain sikit. Okay, so ini adalah minimum value. Alright, so final answer dia macam mana? Minimum W sama dengan 36 sebab dia sama nilai Okay, next kita punya X1. Kenapa X1? Sebab soalan asal kita adalah X1. Okay, X1 sama dengan S1. Ni, S1 dekat atas ni. Okay, S1 sama dengan 2. Ni 2 Okay, X2 sama dengan S2 sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah X3 sama dengan S3 sama dengan 4. Alright.
So ini adalah jawapan bagi minimization. Okay. So you dah keluarkan dia punya jawapan, kita boleh statekan final answer kita. Okay. You boleh statekan final answer. For this final simple tableau, we can determine the maximum value. Nampak? Maximum value of Z is 36. Therefore, the solution of the original, nampak? Original minimization problem is W. 36 minimum value, and this occur when x1 equal to 2, x2 equal to 0 dan x3 equal to 4. Right? So itu adalah jawapan terakhir. Okay. Bila kita dah dapat jawapan akhir, kita boleh semak jawapan kita. Okey, macam mana kita nak semak jawapan kita? Kita boleh masukkan kembali dalam equation kita. Okey, so saya tunjukkan kepada kamu one by one. Okey, saya go through kepada minimization dahulu. Okey, minimization saya pakai color ni Okey, untuk check. Okey, untuk check kita pergi kepada minimization W sama dengan 2x1 tambah 10x2 sama dengan 8x3. Okay, so minimum W is 36. Okay, so 2x1 is 2 plus 10, x2 is 0 plus 8, 4. Alright, and then you calculate lah one by one. 3, 6, 4, okay, and is 0, and then 3, 2. Okay, 3, 2. That means is 3, 6 equal to 3, 6. Okay, so proof. Okay, proof di sini. Betul. Jawapan dia. Okay, kita juga boleh check equation bagi maximization problem. Okay, katakanlah saya check pada maximization problem, saya ambil yang constraint dia. Okay, constraint dia adalah y1 plus y2 plus 2y3 plus s2. Okay, sebagai contoh equal to 10. Kamu boleh test pada mana-mana constraint. Boleh, tak ada masalah. Okay, y1 2, y2 is 3, y3 is 0. Okay, masukkan value dia. And then s2 is 5 equal to 10. Okay, 3, 2, 5, 5, 10. Alright, so 10 equal to 10. Proof. Okay, so terbukti jawapan kita betul di sini. Okay, so bila jawapan kamu dah betul dan tepat di sini, maksudnya the whole calculation kamu betul. Alright, okay, so ini adalah teknik penyelesaian daripada soalan minimization. Okay, soalan minimization kita akan selesaikannya menggunakan kaedah duality method, iaitu teknik maximization. Okay, sebelum pergi kepada maximization, kita kena convertkan dahulu ke dalam bentuk matrik dan kita transpose matrik tersebut. Selepas transpose matrik tersebut, barulah kita convert kepada dual maximization problem form. Okay, and then bila sampai step ni, you follow sahaja step maximization problem sehinggalah jawapan yang terakhir. Okay, perlu diingatkan jawapan akhir kita ni dekat atas ni merujuk kepada jawapan minimum dan maximum value, dan kotak di bahagian bawah ni pula merujuk kepada maximization value, dan di bahagian atas ni pula dia akan merujuk kepada minimization value. Dan jangan lupa sebelum terakhirnya kamu cek dahulu dia punya jawapan. Okey, pastikan jawapan dia proof betul. Okey, kamu boleh try mana-mana equation. Okey, try mana-mana equation, tengok jawapan dia betul atau salah. Kalau betul, maksudnya the whole answer is true. Alright?
Puan. Ya.